Hello guys, bersama lagi dengan saya di dalam Ora Innova Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, sebelum saya teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Yaitu Rafizi Ramli telah dipanggil ke Balai Polis untuk disiasat, untuk diambilkan keterangan sahabat-sahabat semua. Ya, ini ya antara yang menjadi pertanyaan, ya, menjadi tanda tanya. Kenapa perkara ini sebenarnya berlaku? Ya, kenapa perkara ini berlaku? Jadi macam yang saya katakan tadi sahabat semalam, ya, bagaimana kita dikejutkan Rafizi Ramli, individu yang membongkar, membuat pendedahan demi pendedahan dalam ketirisan, ya, dalam rasuah, ya, khususnya kepada skandal LCS. Tapi yang peliknya, ya, beliau pula yang disiasat. Yang peliknya beliau pula yang diarah ke Balai Polis untuk diambil keterangan dan sebagainya. Ya, sedangkan baru beberapa hari, belum sampai beberapa hari sebenarnya, macam petang, ya, petangnya itu penolong kepada menteri ini membuat membuat report kepada Balai Polis, dan dalam masa yang begitu cepat polis pula membuat kenyataan mensahkan yang Rafizi akan dipanggil polis. Sedangkan hari sebelumnya Akmal Nasir, YB Akmal Nasir sebenarnya sudah, ya, membuat laporan polis, ya, terhadap menteri yang diperkatakan itu atau jurung yang terlibat, ya, dalam skandal itu. Namun dari hari demi hari sampailah hari ini menteri berkenaan, ya, tidak diambil keterangan, tidak dibawa ke Balai Polis, tapi sebaliknya Rafizi Ramli pula yang dijadikan mangsa keadaan, ya, karena beliau yang membuat pendedahan, beliau yang mencoba untuk membongkarkan, ya, dia pula yang disiasat. Inilah yang berlaku di dalam negara kita, sahabat-sahabat semua. Inilah, ya, apabila individu yang membongkar, apabila individu yang membuat pendedahan, mereka yang akan disaman, mereka juga akan ditangkap, mereka juga akan dibawa ke Balai Polis, di mahkamah dan sebagainya. Kenapa perkara ini berlaku dalam kerajaan kita? Jelas bahwa apa yang berlaku hari ini adalah satu tindakan, ya, double standard terhadap kerajaan yang ada pada hari ini. Inilah yang sedang berlaku, ya. Mereka sedang menekan saudara kita Rafizi Ramli, ya, menekan beliau supaya tutup mulut, menekan beliau supaya tidak melakukan pembongkaran dan juga pendedahan, ya. Jadi adakah Rafizi Ramli akan mengaku kalah, ya, Rafizi Ramli akan berdiam dengan perkara ini, sehingga hari ini Rafizi menyatakan 5 telepon beliau dirampas, ya, dirampas oleh polis yang berkenaan, yang membuat siasatan terhadap beliau. Kenapakah perkara ini berlaku? Saya ingin membaca tentang apa yang Rafizi Ramli katakan dalam kenyataan ini. Katanya timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli telah memberikan keterangannya kepada polis petang kemarin berhubung, ya, dengan dakwaannya yang dikaitkan dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas Tegas Khas Abdul Latif Ahmad. Ini selepas laporan polis dibuat oleh pembantu Latif, ya, 30 hari bulan yang lalu, ya. Dengan cepatnya, ya, polis pula membuat kenyataan mereka akan memanggil Rafizi Ramli di Balai Polis untuk diambil keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul pada hari kemarin, ya, sudah berlaku, yaitu hari kemarin. Dia disiasat mengikut Section 500 Kanun Keseksaan dan Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 2008. Bercakap kepada pemerintah kemudian Rafizi berkata, dia tidak boleh mendedahkan banyak maklumat mengenai kes itu karena ia masih berterusan. Dia berkata, dia dilayani dengan baik oleh polis karena mereka tahu dia seorang veteran semasa disiasat. Bagaimanapun Rafizi memberitahu pemerintah bahwa polis telah mengambil telepon bimbitnya sebagai sebahagian daripada siasatan. Ada orang nak bagi iPhone baru kat aku, katanya, sambil dia membuat jenaka di sana sebenarnya. Tapi jenakanya tajam. Itu dia. Memang agak mengejutkan sebenarnya, ya. Saya sendiri melihat tindakan ini adalah satu tindakan yang mengejutkan dan, ya, mungkin, ya, bertujuan pendapat saya mungkin bertujuan untuk menekan, cobaan untuk membagi amaran dan juga
menekan Rafizi Ramli supaya tidak ya lagi bersuara, membuka mulut, membuat pembongkaran dan sebagainya ya. Mungkin ini yang mereka sedang lakukan. Jadi, apakah pula respon Datuk Seri Anwar ya? Apakah respon Datuk Seri Anwar terhadap apa yang dilakukan oleh pihak berkuasa terhadap Rafizi Ramli? Jadi, saya ingin ya memberikan kenyataan ataupun update terkini ya daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Apakah respon beliau, apakah kenyataan beliau ataupun ucapan beliau yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh pegawai berkuasa terhadap Rafizi Ramli, sehingga dirampas teleponnya, diarah ke balai polis, kalau tidak akan diantar ke mahkamah karena melawan arahan katanya. Namun hari ini sahabat-sahabat semua, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Parti Keadilan, katanya ya Anwar menggesa polis untuk hentikan intimidasi terhadap Rafizi Ramli. Apakah maksud kenyataan ini ya? Mari kita baca kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Latif sibuk berapa istrinya, kata Julita. Rakyat tidak ambil pot langsung, tapi rakyat mau tangkap jarum sakau LCS yang kaki spin katanya. Oke, ini dia. Mari kita baca ya kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ya berkaitan dengan tindakan polis terhadap Rafizi Ramli. Katanya Anwar menggesa Ketua Polis Negara macam mana sebutnya? Akril Sani Abdullah menghentikan tekanan dan gangguan terhadap Rafizi Ramli. Gesan itu dibuat selepas polis merampas telefon bimbit timbalan Presiden PKR itu ketika dia memberi keterangan berhubung dakwaan terhadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri tugas-tugas khas Abdul Latif Ahmad semalam. Jadi langkah ini, kata Datuk Seri, langkah ini sebenarnya ternyata satu intimidasi terhadap beliau dan menentang gejala rasuah di negara ini seperti yang pernah berlaku kepada anak-anak muda dan mahasiswa dalam himpunan turun, kata Anwar dalam kenyataannya hari ini. Tegas Anwar juga ya, pihak polis juga harus berlaku adil dalam menjalankan siasatan berhubung proyek kapal tempur pesisir LCS termasuk menyiasat Abdul Latif. Ya inilah ya apa yang rakyat mahukan sebenarnya ya, pihak polis kena adil dan saksama. Jangan hanya menekan seorang pihak ya, yang satu lagi itu yang dikatakan terlibat ya, dikatakan menjadi jerung ya dalam skandal ini. Mereka pula tidak melakukan apa-apa tindakan penyiasatan ya. Adakah ini ada satu cara untuk seperti mana yang dinyatakan Datuk Seri Anwar bahwa satu intimidasi yang menekan saudara kita Rafizi Ramli. Jadi kalau benar mereka punya integriti, kalau benar mereka adil dan saksama ya, Abdul Latif juga, Menteri Abdul Latif ini juga harus disiasat sama seperti Rafizi Ramli. Buktikan bahwa dakwaan yang dilondekan, dibongkar oleh Rafizi Ramli itu tidak benar. Ya inilah caranya. Tapi apa yang berlaku, hanya satu pihak yang ditekan, hanya satu pihak yang diambil kenyataan, diarah ke balai polis dan sebagainya. Katanya harus diingat amalan 2 darjat ya seperti ini tidak harus diamalkan. Sebaliknya perlu benar-benar ya tulus untuk menjalankan siasatan tanpa sebarang tekanan dikenakan, katanya lagi. Semalam Rafizi hadir bagi memberikan keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul selepas laporan polis dibuat oleh pembantu Abdul Latif pada 30 hari bulan ya. Cepat saja mereka bertindak ya. Kalau pihak pembangkang, orang mereka orang kerajaan buat apa? Buat report ya, hari esok beberapa hari mereka berkenyataan akan dipanggil ke balai polis. Tapi sebaliknya pula berlaku. Inilah yang mengecewakan. Rakyat sendiri menilai terhadap tindakan-tindakan kerajaan hari ini. Rakyat nampak dengan jelas apa yang adakah sebenarnya tindakan ini bermotifkan politik, bermotifkan untuk menekan, untuk menutup mulut dan sebagainya. Ya hari ini rakyat menilai, rakyat berfikir, rakyat memberikan pendapat di antara satu sama lain. Kalau benarlah kerajaan hari ini melakukan sedemikian rupa, nyata bahwa mereka melakukan double standard di dalam melakukan tanggung jawab mereka. Hanya satu pihak yang ditekan, satu lagi ya ketawa di sana dan di sini dan sebagainya.
Ya, sementara itu sebenarnya Presiden Parti Amanah Negara juga turut ya memberikan keterangan atau kenyataan, yaitu Muhammad Sabu ya, YB Muhammad Sabu, dan timbalan Setiausaha Agung DP juga Liu Chingtong ataupun turut ya menggesa pihak polis menumpukan perhatian kepada siasatan proyek LCS dan bukannya Rafizi Ramli katanya. Menurut mereka, siasatan polis adalah berkenan butiran yang didedahkan Rafizi daripada bahagian yang dipadamkan dalam laporan audit forensik berkenaan ya. Sepatutnya katanya laporan yang telah diklasifikasikan harus disiarkan secara lengkap tanpa mana-mana maklumat atau bahagian dipadamkan. Yang harus disiasat oleh polis bukannya Rafizi, kata mereka, tetapi mereka yang melakukan jenayah rasuah, katanya dalam satu kenyataan bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini ya. Jadi sahabat-sahabat semua, macam yang saya katakan tadi ya, ini adalah satu tindakan yang mengejutkan kita ya. Bagaimana yang dikatakan dibocor, dibongkar ya, orang individu yang terlibat dibiarkan begitu saja, tetapi individu yang membongkar pula, yang disiasat ya, yang ditekan dan sebagainya. Ini nyata ya, mereka mengamalkan double standard di dalam tanggung jawab yang mereka sedang lakukan hari ini. Walaupun mereka orang kerajaan, walaupun mereka menteri dalam kerajaan, dalam negara kita ini ya tidak ada sesiapa yang terkecuali. Sekiranya mereka salah, sekiranya mereka terlibat, ya harus disiasat dan ditangkap dan sebagainya. Bukan individu yang tidak terlibat apa-apa, yang mendedahkan maklumat sedemikian rupa, tetapi dia pula yang menjadi mangsa keadaan. Dan sebelum saya mengundurkan diri, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, 2 ton keinginan. Sekian, bye-bye.